Baik. Kita masa dah nak tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 6. Selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu. Korang boleh jawab. Selamat pagi, Cikgu Hafiz. Okey, baik. Kamu cikgu harap kamu dapat lihat apa yang cikgu tunjuk dekat Zen. Ya, cikgu nak sikit. Okey. Masalah tak boleh kecil sikit dulu. Okey, cikgu kisahkan sikit. Baik. Pada hari ini 7 Julai 2021, 9.15 hingga 10.15 pagi. Untuk bahagian yang pertama tadi, 10 minit kita telah selesai untuk melakukan imla 12 perkataan yang telah diberikan pada 1 Julai yang lepas. Cikgu harap murid-murid yang tertinggal tadi dalam Google Meet yang masuk lambat, sila rujuk dalam tautan YouTube nanti cikgu akan beri. Tolong selesaikan kerja hari ini. Yang pertama ialah imla. Mudah sahaja. Dan minggu lepas juga ada tulisan, cuma ada 7 orang sahaja yang hantar. Sila selesaikan juga. Cikgu nak kamu upload ke dalam Google Classroom sebagai bukti yang kamu ada buat. Baik. Teruskan dengan tema yang sama, iaitu tema 16. Semangat cinta akan negara. Unit 16, iaitu perkasakan bahasa kita. Perkasakan bahasa kita. Baik, kita lihat sama-sama ke halaman 84. Hari ini kita akan belajar soalan ataupun teks yang lebih panjang daripada yang biasa. Sebelum itu kita lihat dulu apakah standard pembelajaran, iaitu menulis 3.4.1, menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imla. Tadi kita dah buat. Okey, kita dah selesaikan untuk menulis imla 12 perkataan yang minggu lepas. Tapi kali ini kita dah belajar berdasarkan halaman 84. Cikgu juga akan berikan imla tulisan pada esok. Tulisan pada esok untuk kamu salin ke dalam buku tulisan. Jadi kamu akan ada tulisan setiap minggu dan imla setiap minggu. Rabu kita akan buat imla yang minggu lepas dan hari Khamis kita akan buat tulisan apa yang telah kita belajar pada minggu itu. Jadi tolong selesaikan kerja-kerja kamu yang telah berbaki pada minggu-minggu bulan-bulan sebelum ini. Mei dan bulan Jun dan masuk bulan Julai. Cikgu mungkin kita akan naik sekolah bulan 10. Semalam dah naik 7,000 lebih kes COVID-19. Tak tahulah bila kita akan seperti ini. Jadi kamu ada masa di rumah, tak buat apa-apa, jangan hanya menonton televisyen dan bermain game. Tolong selesaikan ya. Cikgu minta kerjasama daripada awak. Nanti kamu akan kelam kabut, kamu akan stres. Kalau kamu menangguhkan kerja. Objektifnya dapat menulis 12 perkataan. Cikgu belum buat lagi imla ayat. Kita dah lama tak buat rencana lah. Kita biasa gunakan perkataan rencana untuk ayat. Tapi cikgu rasa nanti dah dulu. Belum masa sesuai lagi, nanti cikgu akan beri juga untuk rencana. Imla ataupun imla frasa ni kita panggil rencana. Okey. Perintah kejayaan menulis ayat 5 perkataan yang menggunakan ejaan yang tepat. Ni imla lailah kurang-kurangnya target itu kamu dah selesai tadi. Baik, sekarang ni cikgu nak kamu semua baca dan senyap selama 5 minit. Sebab teks dia panjang. Halaman 84, tanjuknya pendeta bahasa. Baca dan senyap, fahamkan. Dah baca, sila raise hand. Kita tak tunggu 5 minit sahaja.
Boleh baca sekarang. Tolong buka kamera ya. Okay, 2 orang dah siap. Okey, cikgu lihat di sini sudah yang raise hand dah 7 orang. Yang lain belum habis baca lagi ke? Dah habis baca sila raise hand. 9 orang, 10, 11, 12. Okey. Okeylah, cikgu rasa semua dah habis baca dah. Amsyah, cikgu kata raise hand. Sini raise hand je. Tak payah tulis dah. Okay, selesai. Cikgu, Kasih informasi. Saya Yang- tak ada raise hand, cikgu. Oh, tak ada raise hand. Okey, tak. Mana pun tak ada pula. Okay, terima kasih. Masa tu kan saya dah screenshot kat cikgu. Oh, okey. Cikgu tak ingat semua benda nak ingat, Amsyah. Baik, TKC. Baru masuk cikgu nampak muka nama awak kat sini. Sebab kita tengok ada 18, 17 orang. TKC, hari ni kita dah buat imla lagi. TKC, pastikan nanti kamu buat imla. TKC dengar tak? TKC. Boleh buka mikrofon TKC. Cikgu panggil nama awak dengar tak? TKC dengar tak? Cikgu panggil nama awak. Lukas ada Lukas tak Lukas? Lukas tak masuk. TKC, ada masalah mikrofon ya? Okey, ingat nanti cikgu akan buat cikgu akan masuk dalam YouTube
bagi link awak tolong buat imla. Awak lama masuk kan? Baik, kita teruskanlah, kita tak ada masa dah. Baik. Seorang baca satu ayat bermula daripada Cherry. Bermula daripada Cherry, baca tajuk Pendeta Bahasa. Cherry, silakan. Cherry, baca. Pendeta bahasa peserta tenggang Pendeta. pendeta Cherry. Pendeta. pendeta bahasa peserta bengkel mematapatkan bahasa Melayu telah berkumpul di bilik tayangan. Okey, terima kasih. Christabel, sambung. Mereka menonton video berjudul Zapat Baba Bahasa Melayu Moden. Okey, sambung Christine. Christine baca. Buka mikrofon Christine. Christine Lee Kershin, baca. Ya, cikgu. Ada Pada 6 16 September September 1895 2008 Ratus lahirlah lahirlah seorang anak lelaki yang dinamai Zainal Abidin bin. Abidin Ahmad. Beliau Okey, cukup. Seorang satu ayat. Derek, sambung Derek. beliau Beliau dilahirkan di kampung Kordai Jempol Kerdas Ahmad jemput Jempol. bila Okey, sambung Diana. Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan nama penanya Zaba ialah insan luar biasa. Okey, terima kasih. Irene Tong, sambung. Beliau anak Melayu yang mempunyai jati diri yang kuat terhadap bahasa Melayu. Okey, terima kasih. Jesslyn. Pengorbanan dalam mentabatkan bahasa Melayu sukar ditandingi. Okey, sambung Kan Kai Eun. Kan Kai Eun baca, buka mikrofon Kan Kai Eun. Oleh itu Kan Kai Eun. Kan Kai Eun. Kan Kai Eun, buka mikrofon. Sebab tu cikgu suka buka kamera. Cikgu tak tahu awak berada di situ ke tidak. Kicinien. Oleh itu, Zaba telah dianugerahi gelaran pendeta secara rasmi dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga yang berlangsung di Johor pada tahun 1956. Okay, bagus. Amsyah, silakan. Atas rasa tanggungjawab terhadap bahasa Melayu, beliau telah menyatukan pelbagai sistem ejaan bahasa Melayu pada tahun 1924. Okay, terima kasih Amsyah. Ferdi, sambung Ferdi. Hasilnya Ferdi, ada masalah juga. Ferdi, kita tak ada kat situ. Ferdi, sila buka mikrofon. Ferdi.
Okey, tak apa. Irfan. Hasilnya beliau telah mencipta sistem ejaan baru pada tahun 1933. Okey, terima kasih. Teruskan Lin. Lin. Dengan berpadukan sistem ejaan ini, guru bahasa Melayu dapat mengajar anak murid di sekolah dengan lebih mudah. Okey, terima kasih. Sambung. Yuan Wei. Yuan Wei. Yuan Wei. Buka mikrofon Yuan Wei. Ibu. Ya, baca. Selain itu, Sabah juga telah menulis sebuah buku berjudul Ilmu Mengarang. Berjudul Ilmu Mengarang. Ilmu Mengarang Melayu. Buku ini dijadikan. Okey, cukup Yuan Wei, satu ayat saja. Yuan Wei buka kamera ya. Okey, sambung. TKC, buka mikrofon. Buku ini dijadikan panduan oleh penulis muda untuk menulis hingga sekarang. TKC, cikgu nak tanya awak. TKC, buka mikrofon sekejap. Ya. Ya, cikgu. TKC. Bukan Fedi. TKC. Tadi awak sempat tak buat imla? Belum. Nanti buat ya. Kerja rumah kamu banyak yang tak buat lagi. TKC. Tulisan dah buat belum TKC? Tulisan. Minggu lepas tu dah buat tak? Dah upload tak? Yang di Google. Di Google Classroom tu awak dah upload ke belum? Belum. Sila upload ya. Baik, cikgu. Okey. Sambung yang jenis. Kini buku-buku hasil kita baru dapat diletakkan di rak buku pusat sumber untuk dijadikan rujukan oleh warga negara Malaysia. Okey, terima kasih. Mana yang tak sempat baca, yang ada masalah internet, tak apalah ya. Kita tak sempat nak teruskan. Nanti kalau ada masa lagi untuk soalan yang seterusnya, kita beri peluang. Baik, seterusnya kita dah habis selesai untuk baca. Cikgu terangkan semula setiap perenggan. Baik, kita lihat perenggan yang pertama. Ini ialah cerita ataupun teks ini bersambungan dengan maklumat ataupun aktiviti yang telah dilakukan dalam bengkel memartabatkan bahasa Melayu pada aktiviti pengajian kita yang lepas. Peserta bengkel ini menonton di bilik tayang sekolah, menonton tajuknya iaitu Zabah Bapa Bahasa Melayu Moden. Zabah ini adalah singkatan ataupun short name Zainal Abidin bin Ahmad. Itu nama dia sebenarnya, Zainal Abidin bin Ahmad. Siapa yang belajar ataupun dia mengkaji tentang bahasa Melayu, macam Cikgu Hafiz kan, guru bahasa Melayu memang tahu Zabah ni, kenal. Sebab dia merupakan tokoh bahasa Melayu moden. Dia dilahirkan pada 16 September. 16 September sama dengan tarikh lahir cikgu. 1895. Okey, di Negeri Sembilan, di Kampung Kedas Jempol. Beliau merupakan tokoh bahasa yang sangat committed, sangat berjati, sangat tinggi jati diri. Sebab dia sangat menekankan tentang penggunaan bahasa Melayu. Dia memartabatkan bahasa Melayu dan mendapat gelaran Pendeta Zabah. Tak banyak, cikgu rasa cikgu tak jumpa lagi, tak tahulah, mungkin ada antara yang dapat gelaran pendeta. Pendeta tu maksudnya orang yang sangat mahir dalam sesuatu bahasa, sesuatu bidang.
Biasanya kita panggil munshi bahasa. Ini pendeta. Dan mendapat gelaran itu pada Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga yang berlangsung di Johor pada tahun 1956. Dah dekat 70 tahun, dah dekat 70 tahun. 65 tahun yang lepas. Orang ni pun sudah meninggal dunia sebenarnya, tak boleh lagi dah. Okey, atas rasa tanggungjawab terhadap bahasa Melayu, beliau telah menyatukan pelbagai sistem ejaan. Ejaan-ejaan tulisan Jawi lah yang dia menekankan. Dulu kita gunakan penggunaan tulisan Jawi. Penggunaan tulisan Jawi dengan tulisan Rumi yang kita gunakan sekarang ini kita panggil sebagai tulisan Rumi. Jadi ejaan-ejaan baharu bersesuaian dengan zaman itulah, bagi memudahkan guru-guru bahasa Melayu mengajar anak murid di sekolah dengan lebih mudah, dan menulis sebuah buku berjudul Ilmu Mengarang Melayu. Tajuknya Ilmu Mengarang Melayu, bagaimana kita nak gunakan teknik ilmu mengarang Melayu. Terusnya, selain itu, buku ini dijadikan panduan oleh penulis muda untuk menulis. Sebab ramai orang yang murid atau orang-orang muda membuat menulis buku kan. Jadi mereka belajar daripada buku tersebut bagaimana nak mengarang dengan baik, menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Banyak orang menggunakan bahasa yang pasar, menulis tulisan yang kita sendiri tak boleh faham kadang-kadang, terlalu ringkas, menggunakan bahasa yang cikgu kadang-kadang akan tengok dekat, contohlah di Facebook ke, di media sosial kan, di Instagram ke, ada tulisan-tulisan yang bercampur bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tak boleh. Sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Kalau kita nak gunakan bahasa Melayu, gunakanlah bahasa Melayu sepenuhnya. Kalau kita nak gunakan bahasa Inggeris tak salah, kita gunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Itulah jati diri rakyat Malaysia sepatutnya, sebab kita rakyat Malaysia seharusnya menggunakan bahasa Melayu lebih banyak daripada bahasa lain, sebab kita tinggal di negara Malaysia, sebab bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Okey, baik, ini buku-buku hasil titik perlu Zakbar diletak di rak buku sumber untuk dijadikan sebagai rujukan warga negara Malaysia. Jadi banyak sebenarnya buku-buku dia selain daripada buku tadi Ilmu Mengarang Melayu ni, ada buku Jawi, Baharu, semua yang ditulis oleh beliau. Okey, baik. Jadi hari ini kita lihat cikgu nak tanya tadi, awal cikgu nak tanya sikit soalan. Okey, apa nak jawab? Yang pertama, berdasarkan tajuk, apakah yang dimaksudkan dengan pendeta bahasa? Tadi cikgu ada sebut tadi, pendeta bahasa ni cikgu rasa yang cikgu tahu dia seorang saja, yang lain tak pasti gelaran pendeta bahasa ni. Biasa yang orang yang mahir dalam bahasa Melayu ni dipanggil munshi bahasa. Ini pendeta bahasa. Apa maksud pendeta bahasa? Siapa tahu? Kalau cikgu tanya siapa tahu, mesti senyap je. Cikgu tanya teruslah. Diana, sini jawab kalau tahu. Diana Fatin. Ya, cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan pendeta bahasa? Orang yang apa? Orang yang? Cikgu boleh saya jawab? Saya kasih ya, boleh silakan jawab. Orang yang banyak ilmu. Banyak ilmu tentang sesuatu bahasa. Betul, bagus. Orang yang banyak ilmu dan sangat pakar, yang sangat mahir. Dia mahir dalam, dia kasih dah keluar dah. Dia jawab, dia terus keluar. Dia terkeluar cikgu rasa ni. Mahir dalam bahasa, itu panggil pendeta bahasa. Sebab bahasa tak kisahlah bahasa Inggeris ke bahasa Cina ke bahasa Tamil ke bahasa Melayu ke, kita ada tata bahasa, kita ada semantik, kita ada bahasa ni
dia ada banyak cabang. Bukan sahaja kita belajar untuk mengarang, membina ayat, buat pemahaman. Bukan, dia ada banyak lagi cabang tu sebenarnya. Siapa yang minat untuk belajar, tak kisahlah bahasa apa pun, dia adalah berpeluang untuk belajar cabang-cabang dalam bahasa ni. Ya, maksudnya pada dulu tata bahasa, kita ada semantik, kita ada linguistik, macam-macam lagi lah. Jadi siapa yang minat, kamu akan belajar itu semua, kamu akan tempuhi benda itu semua. Baik, mengapakah kita perlu memartabatkan bahasa kebangsaan? Siapa nak jawab? Mengapakah kita perlu memartabatkan? Jadi, cikgu tanya yang rajin ni, yang rajin jawab ni, Fedi. Fedi dia panggil dia terus keluar pula. Lain, siapa nak jawab? Fedi boleh masuk? Masuk dah. Fedi, mengapakah kita perlu memartabatkan bahasa kebangsaan? Fedi, mengapakah kita perlu memartabatkan bahasa kebangsaan? Mengapa kita perlu memartabatkan bahasa kebangsaan? Kenapa? Kenapa? Kerana apa? Jawab sendiri Jawapan sendiri Yalah. Mengapa kita perlu memartabatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan ni? Mengapa kita perlu memartabatkan itu maksudnya apa? Maksudnya kita gunakan, kita mahirkan bahasa kita, itu kita buat kempen, kita buat program untuk bahasa kebangsaan, buat pertandingan bahasa Melayu. Mengapa kita perlu memartabatkan? Supaya apa? Bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu kita, kenapa kita nak martabatkan? Dah belajar dah sebelum tu. Untuk supaya, cikgu bagi kata hubung tu. Supaya apa? Supaya dalam martabatkan. Okay, kenapa kamu perlu banyak buat latihan untuk matematik ke bahasa Melayu? Untuk apa? Fedi, boleh jawab tak? Kita perlu martabatkan bahasa kebangsaan. Supaya? Boleh tak? Tak boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okay, bagi orang lain yang boleh, Irfan boleh Irfan. Amsyah ke, Yuanwei ke, TKC perlu TKC. Mengapa kita perlu memartabatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita ni, bahasa rasmi? TKC? Ya, cikgu. Kenapa? Apa jawapan awak? Mengapa kita perlu memartabatkan bahasa kebangsaan? Supaya apa? Kerana kita perlu memartabatkan supaya kita apa? Boleh tak terima kasih? Diana, boleh Diana? Semua soalan ni. Kita perlu Terima kasih. Diana boleh tak Diana? Kita perlu memartabatkan bahasa kebangsaan Kerana demi kedaulatan negara. Terima kasih Diana. Demi kedaulatan negara, supaya bahasa Melayu dapat dikuasai, supaya bahasa Melayu dapat dipraktikkan, supaya bahasa Melayu sentiasa bernombor satu, supaya bahasa kebangsaan, bahasa Melayu tu bahasa kebangsaan lah, bahasa kebangsaan tu bahasa Melayu lah, bahasa rasmi. Semua rakyat Malaysia perlu menguasai bahasa Melayu. Tak kira lah dia bangsa Cina ke, bangsa Melayu ke, bangsa India ke, orang Sabah ke, orang Sarawak, mesti sebab kita tinggal di negara Malaysia. Supaya bahasa Melayu ni kita dapat tingkatkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Tak semestinya kita tak pandai bahasa lain, kita tidak pandai.
Kita tidak apa tu? Tidak ada ilmu. Bukan. Bahasa Melayu ni lah sepatutnya yang kita perlu kuasai sepenuhnya. Kalau kamu tengok dekat negara-negara lain, contoh orang Korea, dia martabatkan bahasa kebangsaan dia. Apa pun cara bahasa orang Jepun pertuturan seharian dia martabatkan bahasa. Macam mana mereka juga boleh berjaya. Kita sepatutnya jadikan contoh negara-negara yang macam tu. Bukan cikgu maksudkan, oh kamu ada bahasa Inggeris, pada bahasa Inggeris kamu tak boleh tak mempunyai jati diri yang baik. Tidak. Tetapi nombor satu, bahasa kita ni perlu kita kuasai dulu. Bahasa kedua, bahasa Inggeris ke, bahasa lain-lain, nak belajar bahasa Jepun ke, bahasa Rusia ke, terpulang. Jadi bahasa Melayu yang kita kena betul-betul kuasai. Kita boleh bertutur, kita boleh menulis dan boleh menjawab soalan bila ada orang tanya. Kalau kamu tengok dan contoh dalam Instagram ke dekat Facebook, ada orang yang bukan bangsa Malaysia. Maksud bangsa Malaysia ni, dia bukan orang Cina, dia bukan orang India, dia bukan orang Melayu. Tetapi mereka tinggal di Malaysia, duduk di Malaysia, sangat cinta dengan negara kita dan akhirnya mereka lebih fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Dan dah bekerja di Malaysia, kahwin dengan orang Malaysia. Tapi kalau kamu dengar dia bercakap dalam bahasa Melayu, lebih hebat daripada kita. Jadi itu mereka orang luar, orang negara daripada bukan Malaysia, dah mencintai bahasa Malaysia dan tinggal dekat Malaysia, berkahwin dengan orang Malaysia dan tinggal tetap dekat Malaysia. Jadi macam mana jati diri kita sebagai orang yang tinggal di negara kita sendiri. Jadi kita kena kuasai bahasa Melayu sebagai bahasa yang pertama kita. Kita nak kuasai bahasa lain, itu terpulang. Itu nombor dua lah. Sebab kalau kita banyak belajar bahasa lain pun, itu pun ada kelebihan kepada kita. Tapi kalau yang utama sekali ialah yang seperti berdasarkan tajuk kita hari ini, jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Bukan kata orang Melayu je kena kuasai bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni. Orang-orang yang tinggal di negara kita ni, yang asal, yang kita rakyat Malaysia, bangsa Malaysia ni lah yang kena kuasai bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Orang Cina, orang India, orang Melayu, Sabah dan Sarawak ni semua kena kuasai. Baik, saya rasa itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Kita jadikan contoh Pendeta Zakbar ni sebagai contoh kepada orang yang sangat mempunyai jati diri yang tinggi tentang bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Baik, sebagai kerja rumah hari ini, kamu boleh tengok dalam kamu punya handphone, presentation cikgu nak awak jawab dalam buku latihan 1. Okey, siapa nak screenshot, boleh screenshot. Dah screenshot belum? Siapa nak salin, boleh salin sebab kamu tinggal 5 minit sahaja lagi, 4 minit. 4 soalan sahaja. Yang pertama, bilakah Zainal Abidin bin Ahmad dilahirkan? Sangat senang jawab dalam teks. Yang kedua, siapakah nama pena Zainal Abidin bin Ahmad? Yang ketiga, nyatakan 2 pengorbanan yang telah dilakukan oleh Zakbar. Zainal Abidin. Zakbar tu nama dia. Perlu lakukan demi memartabatkan kebangsaan. Okay. Screenshot, boleh raise hand sebab cikgu nak berhentikan kelas kita. Dah screenshot dah? Dah screenshot dah? Dah. Leka. Dah screenshot. Sila raise hand. Okay, siapa dah screenshot? Cikgu bukan apakah nama. Apakah nama? Kamu dah belajar kan? Nama kan kita nak kena gunakan siapa? Diana? Nak tanya soalan tentang, kita nak tanya nama orang, kita gunakan apa ke gunakan siapa?
Siapa? Ya, jadi salah ke tak? Tak. Tak, okey. Dah screenshot dah? Siapa Siapa dah screenshot, sila raise hand. Boleh komputer pun boleh screenshot. Tekan FN, tekan print screen. PRTST tu kat atas tu. Boleh. Tak boleh letak sebelah kanan, sebelah delete tu. Sebelah pause. Lepas tu kamu paste dekat apa tu? Kamu punya Word. Okey, cikgu rasa dah ramai dah screenshot. Tak apa, nanti pun cikgu akan screenshot juga masuk dalam group. Itu sahaja untuk hari ini. Sila upload, muat naik ke dalam Google Classroom. Buku imla dan buku latihan 1. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi pada hari Jumaat. Esok ada kerja juga. Jangan lupa untuk